Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini 20 hari bulan 12 2023 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua di akhir juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan bincang 249 sampai 252. 249 sampai 252 itu dia panggil surah Al-Baqarah. Jadi alhamdulillah, sambungan kita kepada kisah Talut yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi raja, jadi ketua pemimpin untuk membebaskan bangsa umat dia, membebaskan Bani Israel yang ditindas oleh puak-puak pada masa itu. Dia panggil puak Amalikah ataupun Palestiniyin, macam-macam nama yang ada. Maka untuk menyelamatkan puak ni, Allah Ta'ala lantik Talut sebagai ketua. Maka bila nak keluar, nak pergi berperang, Allah Ta'ala mula dengan ujian. Berapa ramai tentera Talut yang dikatakan dalam kitab tafsir, dan berapa ramai orang yang selamat dalam melepasi ujian mengikut riwayat yang sahih, insya-Allah. Akhir sekali bilangan mereka tinggal sikit je, tapi sedikit boleh menang. Ramai sudah lari. Nak kata apa? Dan kemunculan tokoh panglima yang baru, kalau kita nak kata sesuai, kalau kita boleh kata hero yang baru dalam peperangan ini, iaitulah Nabi Daud AS. Daud masih muda, muncul tiba-tiba dia ada dalam rombongan itu, dan dia yang membunuh musuh besar, nama dia Jalut. Talut lawan dia Jalut. Mari kita panjang mukadimah, susah pula nak sarah. Kita break mukadimah, kita masuk pada ayat. Oleh kerana ayat dia panjang, anda ambil satu-satu. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, saya buka muka surat 79. Muka surat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Allahu Akbar. Tengok ayat kita. Ayat Al-Quran ini memberi suatu pengajaran yang besar kepada kita para jemaah sekalian. Mari kita baca satu persatu insya-Allah. Falamma fasala Talut bil junud. Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya. Dalam kitab tafsir, riwayat-riwayat sejarah lah, kita kata riwayat sejarah, bukan semua benda tu Israiliyat yang tak betul, tapi dalam ahli sejarah kata lebih kurang 70 hingga 80k yang keluar bersama Talut. Ramai 80,000 ni. Penuh stadion lah kalau kita bawa. Keluar. Bila dia keluar, berkatalah ia, innallaha mubtaliikum binahar. Hari itu hari panas. Hari panas, mereka dah rasa dahaga. Tiba-tiba dia berkata, sungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Sudahlah lah. Hei tentera semua, kita panas dahaga ni, depan kita ada sungai. Depan kita ada apa? Ada sungai. Kalau boleh mandi, berendai dulu sementara. Tak seperti Talut. Ini kata ujian. Faman syariba minhu falaysa minni. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang minum airnya, orang Kelantan kata togok. Tulis. Kita buat terbit ayat-ayat hok pelik-pelik Kelantan ni, klasik dia panggil. Siapa dia togok tahu? Malaysia juga togok. Togok juga Malaysia. Apa ingat hok kita dah ni. Berasa ilir dah bahasa kita ni. Siapa dia togok maknanya minum. Gok tu mana togok bahasa Kelantan. Maka bukanlah ia dari pengikutku. Siapa dia togok maknanya minum banyak, bukan daripada pengikut aku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak merasai airnya, maka sungguhnya ia dari pengikutku. Siapa dia tak minum langsung, pengikut aku. Kalau rasa dahaga sangat, nak juga sikit rasa air, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, kecuali orang yang mencedok satu cedok dengan tangannya. Allahu Akbar. Nak juga minum, ambil air, cebok, bismillah, minum, dibenarkan. Tapi kalau togok-bok, lah. Sudah. Bila kita ni apa-apa pun, kalau diuji, maka di sana banyak cabaran. Sebelum kita tengok ujian, mari kita cari munasabatul ayah. Bani Israel ni dia punya sikap dia melampau, ghulu, tasyaddud orang panggil melampau lah, keras. Dia minta benda-benda madi, material, benda-benda kebendaan dengan nabi-nabi dia. Maka Allah SWT uji mereka. Mari Talut tu ujian pertama kepada dia. Sebab apa? Sebab dia nak orang besar, nak anak VIP jadi raja. Ni mari Talut budak kampung. Ayah, macam mana? Itu dia panggil di antara ujian yang pertama sudah datang. Tapi walau macam mana pun Allah nak tunjukkan keabsahan kerajaan Talut. Dia bawa balik tabut yang telah ditawan oleh penawan masa tu, buat lari balik Talut. Maka Allah hantar mari melalui Jibril AS, malaikat pergi ambil, buat mari. Tengok, tabut kita sudah balik. Ini kerajaan betul. Jadi bila dia tengok-tengok, mereka terpaksa akur bahawa Talut ni sudah jadi raja. Faltaffan nasu haula qiyadatihi. Orang pun mula ikut dia. Biasalah,
Kita ni mula-mula kita tak setuju, tapi kalau sudah jadi ketua, paksa kena akur lah. Nah, dia sudah jadi, dia sudah angkat sumpah memegang jawatan, kita kena terima lah. Tak boleh tak terima. Kalau tak terima, huru-hara. Jadi mereka pun terima. Katanya, ini kata riwayat sejarah. Tuan-tuan tulislah, kata ahli sejarah, ikhtara min syababihim, dia pilih dari kalangan pemuda-pemuda dia 70 au 80 alfan, 70 hingga 80k, 80,000 tentera. Wa kana al-waqtu harran, waktu panas, maka datanglah ujian ini. Allahu akbar. Para jemaah kita ni kalau diuji apa akan jadi, kita tak tahu nak kata lah. Tak tahu nak kata. Dalam buku Qisasul Anbiya li Syekh Ustaz Abdul Wahab Najjar, ana tak ada saya mau hak Syekh Al-Fatah Al-Khalidi, dia kata apa? Zalla Banu Israel, Bani Israel setelah dia pergi ke Palestin selepas Nabi Musa AS, tidak ada lagi raja selama 356 tahun. Mana ketika itulah mereka diunaya, diserang oleh kumpulan yang berdekatan daripada Amalikah, daripada pupuk Arab, Ahlu Madian, Ahlu Palestin, wa Aramiyin dan lain-lain. Dia panggil on off, tarik tali. Ada kata dia kalah, ada ketika dia menang. Maka pada ketika ni mereka sudah kalah, kena halau keluar daripada negeri. Jadi itulah dalam pertengahan kurun yang keempat tadilah, maka berlakunya peristiwa mereka diserang dan tabut telah diambil. Tabut dibawa lari, tabut. Jadi ketika itulah, setelah mereka rasa mereka diunaya, dia pergi jumpa dengan Nabi dia nama Samuel. Jadi Samuel ni mengikut dalam Sifru Samuel, nama kitab bawa Yahudi ni, dia panggil Shaul bin Qais dari Sibti Bunyamin. Jadi dia ni daripada anak cucu Bunyamin. Bukan bunde ni, Bunyamin adik-beradik Yusuf. Pasal itulah kita duk perhati tengok, padalah Taluk ni comel pun. Rupanya mari ku adik-beradik Yusuf, anak-anak saudara Nabi Yusuf. Dia kata sini min sibti Bunyamin. Bunyamin tu adik-beradik Yusuf. Adik-beradik Yusuf mak lain. Hak kena kenak juga kepada abang-abang yang ramai-ramai itu. Abang besar kenak. Wa kana syaban jamilan aliman. Orang yang comel, alim, ngaji pandai, besar dia punya body. Jadi ramai di kalangan Bani Israel tadi terimalah dia. Paksa kena aku lah sebagai raja, terimalah. Tapi terima pun dalam keadaan orang panggil gitulah. Terima tak terima. Macam kita jugalah, naik orang kita tak setuju, terima tak terima. Terima tapi tak apa terima. Gitu. Maka Allah nak uji mereka. Tengok ayat tafsir lah pula. Sani semua keterangan tadi kita petik dalam tafsir Al-Munir. Al-Munir dia suka sejarah. Jadi kita ambil juga lah sejarah ke tuan-tuan. Takut dia kata tak tahu gapo nak ni. Baik. Falamma fasala Talut bil junud, ai falamma atahumut tabut, bila tabut sampai, mana keabsahan kerajaan Talut sudah disahkan, fasaddaquhu wa az'anu li wilayati Talut. Jadi puak ni terpaksa kena benar, akur, tunduk pada kerajaan Talut. Jadi bila Talut ajak nak pergi berperang, nak pergi bebaskan mereka daripada cengkaman penjajah, maka mereka pun setujulah. Setuju. Bila setuju, dalam perjalanan itulah mereka dimaklumkan, diberitahu kita akan melintasi sungai, airnya bersih, comel. Tapi ingat, itu adalah ujian kepada kamu. Pula dah. Sudah dah lah. Siapa dia mandi, siapa dia terjun dalam sungai, maka orang tu orang bukan mini. Tak boleh ikut aku.
Siapa dia terliur sangat pada air, cebok dengan tangan, bismillah, fa innahu minni, boleh ikut. Illa man irtarafa ghurfatan, ambil air cebok pilih. Siapa dia togok, lari. Ini pengajaran besar kepada kita ni. Orang-orang yang boleh projek banyak, ni mudah lompat ni. Daripada dulu lagi. Zaman dulu sudah ada, zaman kita pun ada juga. Belajarlah. Ayat ni bukan tak ada kaitan dengan orang, kita kaitan dengan ibrah pengajaran. Baiklah. Tengok ni. Tengok ayat. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Minum dahlah. Ya Allah. Sesudah diingatkan demikian, mereka minum juga, togok juga air. Habis. Minum juga dari sungai itu dengan sepuah-puahnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Daripada berapa puluh ribu tadi, tinggal berapa orang? Tinggal dia, tulis. Hadis ni sahih dalam Bukhari. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala haddatsani ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badran. Al-Bara kata, telah mencerita kepada aku oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempat menyertai bersama Nabi dalam peperangan Badar. Bila awal perang Badar? Nak buat sejarah Islam kau lagi ni. Apa? 17 Ramadan tahun yang kedua. Kena ingat sejarah ni. Jangan kata orang jangan buta sejarah. Biar buta maksiat. Maksiat tak nampak. Nak lagi buat maksiat tak boleh. Sejarah jangan buta. Kita buta sejarah ni lah sedap diganyang oleh orang ni. Tak ingat semua ni. Orang buat sekejap, masa tu mengamuk, lepas pada tu lupa balik. Tak tahu sejarah. Baik. Dia kata annahum kanu iddata ashabi Talut. Dia kata bilangan ahli Badar sama dengan orang yang selamat dalam tentera Talut. Ya Rabb. Alladzina jazu ma'hu nahra, yang melepasi ujian sungai tadi, bid'ata asyara wa thalathumiyah, 300 beberapa belas orang. Ada kata 313, ada kata 315 orang. Belah-belah lah, yang pentingnya pelasnya belas. Itu dia yang selamat. Qala al-Bara la wallahi ma jawaza mahun illa mu'min. Tidak ada orang yang selamat melintasi sungai itu kecuali orang mukmin. Hadis ini dalam Bukhari, nombor hadis 3957. Maknanya besar ujiannya. Besar tak besar? Kita ni belum diuji, semua semangat. Sudah diuji, kita tengok berapa orang lagi. Allahu Akbar. Daripada puluh ribu tinggal 300 belah-belah orang. Berat tak berat? Ini ujian Allah Ta'ala. Sudah dah lawi. Tengok ayat. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Berkata pula orang-orang yang yakin, setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai 300 lebih tadi, berkatalah orang yang meminum dengan sepuah-puahnya. Hak minum tadi dia kata apa? Walladzina amanu ma'ahu, bukan minum ni. Berkatalah orang yang beriman bersama dia. Tengok boleh kena betul ni. Berkatalah waqala allazina, tengok ayat. Falamma jawazahu allazina amanu qalu la taqata lana al-yawm. Qalu, dia kata qalu, bukan orang ni kata. Berkatalah setelah Talut berkeluar, ta'adda an-nahra wa man ma'ahu minal mu'minin alladhi ata'un. Hak tak minum air tadi. Qala ba'duhum, berkatalah sebahagian daripada mereka. Berkatalah orang-orang yang meminum sepuah-puahnya. Dalam kitab ni kata orang hak minum kata. Tapi dalam ayat ni kata
sebahagian mereka bercakap. Sebabnya mereka hak tinggal dengan Talut ni hak beriman betul-betul ni. Hak gugur tak mari dah. Lekat di sungai dah tadi. Dia kata kami pada hari ini tidak terdaya untuk menentang Talut dan tenteranya. La taqata lana al-yawm. Talut tak padan nak lawan ni. Bilangnya kita 300 lebih ya. Nu nak lawan dengan Talut Jalut besar tu. Gedebel besar tu. Tapi ingat, kumpulan satu lagi, qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Maknanya di kalangan pengikut Talut yang betul-betul yakin, ni kata orang tak gogek sikit abuk ni, tak lari ni, mereka kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak yang pernah terjadi, golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang ramai dengan izin Allah. Jangan takut, kita dah melepasi ujian. Orang lepas ujian, lepas tapisan ini, insya-Allah Tuhan tolong. Sabar. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi ada orang yang betul-betul yakin, dia percaya bahawa dia akan bertemu dengan Allah, dia percaya dia akan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Jangan duduk koyak ke, jangan mudah koyak. Apa duk takut ke Jalut ni? Berapa ramai orang tentera yang sedikit menang, hak ramai kalah. Tengok dalam bahasa Arab, menarik dia kata. Wa zalika biqadarillahi ta'ala wa iradatihi. Semua itu dengan takdir Allah. Fala tughnil kasrata ma'a khuzlanihi. Tidak benang, tidak kuat orang yang ramai kalau Allah tak tolong. Wala tadurrul qillata ma'a taufiqihi. Tidak memberi mudarat bilangan sedikit dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala redha kepada mereka ni. Allah Ta'ala sayang kepada mereka, maka walaupun mereka beberapa ratus orang, 300 orang lebih je, tapi mereka yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi kita apa-apa pun kita kena yakin dengan pertolongan Allah. Ujian kecil-kecil datang, anggaplah satu asam garam dalam perjuangan. Nah, kalau tak ada asam garam, ikan pun tak sedap makan. Betul tak? Tapi waktu nak tahni anak tak sewak tobik lah asam tu. Ni nak tahni anak bawa mari asam gelugur mari. Garam mari. Kita bukan nak singgah budak ni. Kita nak tahan mulut dia sikit je. Allahu Akbar. Asam garam, jangan duk main. Mata kau ada asam garam, mari berlaku asam garam. Dia panggil budaya. Baik. Bertembung dua kumpulan. Tengok ni. Tengok dulu. Kita tak payah baca tafsir pun tak apa. Baca ayat Quran ni boleh faham dah. Tengok ayat 250. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan apabila mereka, orang-orang yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, apa mula-mula langkah pertama mereka buat? Tanda ni, wahai penjuang Islam, wahai pencinta Al-Quran dengan Sunnah, mula-mula langkah yang pertama, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, limpahkanlah sabar kepada kami. Satu, minta dengan Allah, wasabbit aqdamana, dan teguhlah tapak kaki kami, jangan lari. Wansurna 'alal qaumil kafirin, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang beriman bila berdepan dengan suasana gawat, iltaja'a ila Allah, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan pergi minta dengan orang-orang yang sudah mati, tok keramat, tok wali. No, tidak.
Batulah saya nasihat kepada para jemaah yang dapat video. Mula-mula keluar peristiwa Gaza ni, Allah Ta'ala lah bagi pertolongan pada saudara kita di Gaza dan hancurkan Yahudi, Zionis dan kuncu-kuncu yang jahat yang telah membantai umat Islam di sana. Allahumma khuzhum akhza azizim muqtadir. Keluar video Tok Wali mana tahu, Tok Syekh mana, dia doa minta di kubur Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid. Kita kata apa ajaran yang nak diajar kepada orang ni? Iltaja' ilallah, bukan pergi cari Khalid bin Walid. Khalid kalau dia ada pun dia sudah mati, dia ada dalam kubur. Dia kenapa pergi minta ajar masyarakat mati? Oh banggalah ni lah. La ya akhi, tengok tentera Talut, mereka mendapat kemenangan. Qalu rabbana afriq alis. Kenapa tentera dia tak pergi cari kubur Nabi Musa? Kita pergi kubur Musa dulu. Musa kami dianyam. Pergi cari kubur Nabi Harun dulu. Harun anak cucumu kena kubur Nabi Ibrahim ke? La, iltaja'a ilallah. Inilah sifat orang mukmin. Karena itulah kata di para ulama Ahlus Sunnah, imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanu. Tulis kaedahnya. Tanda keimanan seorang itu apa yang keluar daripada lidah dia di saat dia gawat. Maknanya kita selalu pada ya Allah, jangan duk panggil tu panggil ni. Ni keluar video macam-macam ni. Cerita Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan sana sini, kita kata ya Allah Tuhan, peliklah. Supaya saya tak cerita lagi buku pelik yang baru ditularkan. Ni buku sungguh ni. Ada orang mengaji di sebuah negara Arab, buat balik buku cerita hak pelik-pelik ni. Semalam cerita kuih jadi tahid jadi kuih ni. Nak cerita pula hari ni banyaklah. Tak usah. Kita cerita Talut je hari ni, jangan kacau hak lain. Jadi iltija ilallah. Imanuka, tanda iman orang tu awwalu ma nataqat bihi lisanu, yang keluar mulut kita tu. Pergi minta doa dengan Allah, jangan minta doa dengan kubur-kubur, jangan. Dengan wali-wali keramat tak payah. Jangan duk main. Kalau buat Syiah senang, pakai usir selalu lah. Kita duk panggil Jalani, panggil Syekh. La, Allah, iltaja ilallah. Panjang pula cerita ni. Nak tak cerita demo nak dengar, kau tak saya dengar. Tak saya tak apa, kau nak dengar kita cerita. Jadi cerita dia maknanya bila Talut ni berdepan dengan Jalut, ketika itulah munculnya seorang pemuda siapa, apa nama pemuda kita ni? Nama dia Daud alaihissalam. Daud ni tidak dikenali pun. Asal Daud ni orang tak kenal pun dia. Dalam kitab sejarah. Manakala kata kitab sejarah tu, mana kita tidak ambil daripada hadis-hadis lah sumber tadi kan. Jadi bila mari Daud ni orang muda. Nabi Daud ni muda lagi. Dia pergi, ayah dia hantar mari suruh jaga abang dia. Abang dia 3 orang dalam tentera Talut. Abang dia 3 orang dalam tentera Talut. Daud pergi jugalah. Dia ni muda lagi. Jadi waktu mubarazah, tengok ni, walamma barazu, tengok ayat barazu ni, kata kalau mubarazah maknanya berdepan gini, belawai. Biasanya dia macam dalam perang Badar tu, tiga ketua panglima Quraisy keluar, Nabi suruh keluar pula panglima Islam mulawai. Dia orang panggil upline, nak suruh panah enjin dulu. Bila belawai ni buat, barulah terhok ramai gom sekarang. Jadi ketika berlaku ni barazul Jalut, mereka keluar dan nak berlawan dengan tentera Jalut ni, masing-masing keluar tunjuk siapa dia kedai. Jadi tiba-tiba keluar Daud, masya-Allah, tabarakallah. Dia kata Daud ni syaban, seorang pemuda. Daud ni seorang pemuda, tak dikenali lagi. Bila mari mubarazah Jalut, Amirul Amalikah nak lawan, Daud pergi minta izin dengan Talut, bagi aku hai dia budak ni. Tidak kata terkenal Daud dengan kehebatan, tapi baru muncul sekarang. Gitu, kadang-kadang hero dia tak mari awal, dia mari kemudian. Pasal itulah saya minta maaf, saya guna kalimah hero, sebenarnya tak layak. Dia Nabi Daud, Nabi.
Tapi dalam episod ni hero lah perkataan yang sesuai untuk cerita, penceritaan. Bila mari nak berlawan, apa jadi? Jalut tengok, weh, budak. Oh, happy dia. Ini kata orang, apa dia, bahasa orang kedai biar kalau tengok orang hok tak pada lawan, dia kata apa? Kacang je tu. Kacang tak istilah? Maknanya mudah. Oh, happy lah jalutnya. Oh, tengok. Habis lah. Panjang lagi cerita, tapi ana takut terlalu ke Israiliyat. Banyak sangat kita beri setakat dulu. Kita ambil hak Quran dulu. Kita balik ke hak Tuhan kata dulu. Tapi rasa peminat cerita ni nak dengar hak Israiliyat juga kenapa ni. Baiklah. Tengok ayat 251. Fahazamuhum biiznillah وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, maka mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. 313 lawan dengan tentera Jalut, habis tewas. Dan Nabi Daud alaihissalam yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Jadi Allah Ta'ala namakan qatil Jalut Nabi Daud alaihissalam. Tak usah carilah cerita Israiliyat mana cerita orang lain. No, nas Quran sudah jelas, qatala Daud Jalut. Habis. Ini kata putus. Apa anugerah dia dapat? Anugerah dia dapat apa? Allah memberinya kepada Daud alaihissalam wa atahul mulk, berkuasa pemerintahan, jadi raja. Jadi dialah orang besar. Sebab itulah dalam kategori nabi ada nabi yang biasa je. Tengok Samuel tu kata tadi, dia tak ada apa. Dia pelatihan orang lain pula. Ada nabi raja. Macam Daud dengan anak dia Sulaiman alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, itu raja. Wal hikmata, dan hikmah yakni pangkat kenabian. Kata hikmah dengan makna pangkat kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha, serta Allah Taala ajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang berkaitan. Masya-Allah. Tengok ni. Allahu Akbar. Jadi Allah Taala fastajaba lahum rabbuhum du'ahum. Bila mereka berdoa, ya Allah berilah kami kemenangan lawan dengan Jalut, Allah Taala menangkan. Faghalaba Talut dan tentera telah mengalahkan tentera Jalut. Dan Daud alaihissalam sebagai watak khas, Allah Ta'ala sebut nama dia sebab dia yang bunuh Jalut, pemimpin yang jahat. Li syaja'atihi wa quwwati wa sabrihi, kerana dia berani, dia kuat dan dia sabar. Walaupun dia budak kampung, tetapi Allah Ta'ala beri pada dia kekuatan. Maka anugerah besar kemenangan ini, Allah Ta'ala berlantik Daud menjadi nabi dan sultan, jadi raja. Habis itu. Dan Allah Ta'ala ajar kepada dia ilmu yang tak ada pada orang lain, iaitulah san'atad duru, besi lembek di tangan Daud. Daud pegang besi, cair ikut dia nak buat apa. San'atal labusin. Tengok dalam surah Al-Anbiya, tanda pelajar. Surah Al-Anbiya ayat 80. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsanakum ba'sikum. Aku ajar kepada Daud boleh buat baju besi, baju rantai untuk pertahanan diri ketika berlakunya peperangan. Alhamdulillah, sesalah kita. Baik, di akhir ayat Allah kata apa? Walaula daf'ullahi an-nasa ba'duhum bi ba'din lafasadatil ardh walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia dengan yang engkar, dengan yang derhaka, dengan setengahnya yang lain yang beriman dan setia,
nasaya rusak binasalah bumi ini, akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Dipanggil tulis awal. Dalam bahasa sirah dia panggil sunnatut tadafu', sunnah pertembungan. Yang benar berlawan dengan yang batil, yang hak akan lawan dengan yang tak betul, yang sunnah akan berlawan dengan yang bid'ah, yang amar ma'ruf lawan dia dengan benda mungkar. Itu dia panggil sunnatut tadafu'. Mana bila orang buat benda tak baik, ada orang baik akan pertahankan yang baik. Orang hidupkan benda bid'ah, ada orang pejuang sunnah yang akan lawan. Kita lawanlah, walau macam mana pun kita telah bersedia untuk menerima apa saja. Tapi ujian Allah Ta'ala tu kena berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala sabit aqdamana wansurna alal kafirin. Kita Allah Ta'ala beri pada kita tabat dalam perjuangan, dan kita tetap lawan untuk mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah Nabi SAW. Doa ni jangan lupa. Ni doa tulis para pejuang Islam, pencipta Al-Quran dan Sunnah, pencipta Islam, kena ambil doa ni. Ayat 250 ni doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa pejuang Islam. Baik. Sekarang ni semua orang baca belaka ayat ni. Pejuang Islam baik, geng-geng sekular baca juga, tapi tak apalah. Niat masing-masing, Allah Ta'ala yang tentukan siapa kita. Kalau masing-masing dakwah, tak sudah. Jadi maka dia panggil sunnatut tadafu', iaitulah perlawanan. Allah Ta'ala hantar mari mujahidin untuk lawan puak-puak ni. Allah Ta'ala mari pejuang sunnah untuk lawan puak-puak bid'ah. Allah Ta'ala mari pejuang-pejuang kebenaran untuk lawan puak-puak batil. Tak apa, kita tak ada masalah. Kita ada penyokong, tak ada penyokong. Kita ada akta yang membela kita ataupun tidak ada. Kita tidak ada orang-orang rasmi yang hebat-hebat ataupun tidak. La haraja, tidak ada muskilah. Kita ada Allah yang akan membantu kita. Itulah keyakinan kita bahawa ahlul haqqi dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan syarat kita ikhlas dalam perjuangan, kita letakkan di hadapan mata kita untuk menegakkan Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Manakala tak ada sunnah tu tadafu', lama dah hancur dunia ni. Tapi sunnah inilah yang menaik taraf, yang memeriahkan bumi ini. Kalau tidak senyap pula, sunyi kata orang. Bila ada perlawanan, baru ada sedikit kemeriahan. Tapi kita tak nak lah orang kuah-kuah. Tapi sunnah tak ada apa. Mana sunnah Allah Ta'ala letak kena berlawan. Baiklah, akhir ayat. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat keterangan-keterangan Allah yang kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Berapa ribu tahun di antara Nabi dengan cerita Talut. Lama. Kalau tidak Quran cerita, macam mana kita nak tahu? Cerita Quran cerita. Cerita Israiliyat itu orang panggil penambah rasa. Kalau tak ada dia pun tak ada masalah. Tapi kalau ada, lebih berbunga dia punya episod cerita. Maka ayat ini tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla, tanda keesaan Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus tanda kepada benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Quran cerita, Nabi cerita, ahli pengkaji sejarah dulu membetulkan, oh betul sungguh ada Talut, ada Jalut, ada Musa, ada Fir'aun, ada Daud, ada Jalut. Jadi alhamdulillah sudah ada di situ. Jadi hak Nabi kita cerita ni mutabiq, bertepatan dengan apa yang ada dalam asfar ahlul kitab, yang ada dalam kitab-kitab ahlul kitab tu, cerita tu ada dalam Quran pun ada. Maka itu dia panggil min mishkatin wahidah, ajaran Nabi sallallahu dengan ajaran Musa daripada sumber yang satu, daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Wa innaka laminal mursalin. Allah Ta'ala akui bahawa engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dari seorang rasul yang benar-benar rasul diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi habislah kita tengok nota di bawah kata apa. Nota 98.
Kisah ini menjadi contoh yang baik bagi umat Islam supaya mereka bertabah hati dalam menghadapi segala kesukaran yang timbul dalam masa berjuang menegakkan dan mempertahankan Islam agama Allah dari pencerobohan musuh-musuh sebagaimana dilakukan oleh umat-umat yang beriman yang sentiasa pada zaman dahulu. Maknanya Nabi dah bagi jaminan lan tazal hazil ummah. Nabi mengatakan umat ini sentiasa akan ada. Akan ada apa? Akan ada orang yang membela agama Allah Azza wa Jalla ini akan ada setiap masa. Jangan bimbang. Kalau tidak kita, siapa lagi? Anak kita. Jadi, dan kita berharap kita termasuk di kalangan orang yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia anugerah? Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita termasuk di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang akur, yang ikut serta dalam perjuangan menegakkan agama, mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita mencari 5 faedah secara ringkas-ringkasnya insya-Allah. Yang pertama, falamma fasala Talut bil junun. Talut pilih tentera-tentera berapa puluh ribu tadi, dia pun bawa. Kata ulama tadabbur, para jemaah sekalian, anna minal hikmah, di antara hikmah besar ikhtibarul jun, kita kena pilih uji tentera yang kita nak bawa. Supaya jelas orang ni betul-betul ikhlas nak berjuang dengan orang yang ikut kerana mencari peluang. Tanda awal, ujian ini akan menzahirkan orang yang ikhlas untuk berjuang dengan orang yang apa? Orang yang ikut kerana mencari peluang. Ya dua ya kita ni. Dicari peluang tak? Nampak nak benar ni, mari ikut ni pula. Nampak kalau lompat sana, itu pencari peluang. Tapi orang yang betul-betul berjuang, dia tidak akan lari, insya-Allah. Maka Allah Ta'ala uji. Talut kata, sabar depan kita ada sungai. SOP dia ketat. Ketat tak ketat? Ketat. Jumpa sungai tak boleh minum air. Penat. Macam orang pergi haji, bawa bini duduk 2 orang sebilik, bila sudah ihram jangan sentuh. Oh mutah, sombak pagi-pagi tunggu ustaz tangga tak, tanya hukum tu hukum ni, nak haji ifrat sangat. Kita kata gitulah ujian. Baik, maka Allah SWT yajibu alal qaid, menjadi kewajipan kepada tentera, kepada pemimpin, nak lantik orang, nak pilih orang, pilih yang betul-betul keahlian. Jangan cari orang duk main keluk-kelik dengan kita. Sebab itulah Talut bagi syarat man syariba, siapa dia minum gugur, siapa tak minum first class, paling rendah cebok dengan tangan minum, bas, lebih-lebih tidak ada. Habis. Itu yang pertama. Mari kita cari yang kedua pula. Yang kedua, iaitu tengok puak-puak ni kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan. Berapa ramai orang yang sedikit boleh menang. Dalam perjuangan Islam ini, al-imanu billah, yakin dengan pertolongan Allah, beriman betul-betul dengan hati, min a'zami asbabin nasri, Allah merupakan sebab yang paling besar untuk mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nak dapat pertolongan Allah yang paling besar sekali, iaitulah kita yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah bila mari timbul gawat, qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah, berkata orang yang yakin, berapa ramai tentera yang sedikit menang, yang ramai kalah. Alhamdulillah. Itu dia panggil al-qaidah fi hissil ladzina yuqinun annahum mulaqullah. Tanda telah menjadi satu kaedah dalam perjuangan agama ini. Al-fi'atul mu'minatu qalilatun, fi'ah, kumpulan yang betul-betul beriman tidak ramai. Pada itulah orang yang yakin kata apa, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'illah, berapa ramai orang yang sedikit tapi mereka menang. Sebab apa? Li'annaha hiya allati tartaqid darajah syaq,
Orang yang naik dengan susah ni, mereka lah akan mencapai tingkat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Ta'ala tak beri orang yang rapat dengan dia kecuali ba'dal istifa wal ikhtibar, setelah melalui pujian dan pilihan. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Jadikan kami orang yang lulus dalam ujian-ujian yang kita hadapi. Letakkan kami bersama dengan hamba-Mu yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Tengok, nanti kita akan jumpa pula dengan Jabarin ni pula, baloh pula lepas pada ni. Maknanya kita yakinlah bahawa orang yang yakin tu ada. Sedikit ke ramai bukan jadi persoalan. Yang jadi persoalannya ikhlas ke tidak ketika berjuang. Allah. Sebab itu dalam peperangan Badar 313 boleh tewas, boleh bunuh Abu Jahal. 70 orang Sonadi Quraisy mati, 70 orang ditawan. Tapi dalam peperangan Uhud kita sudah ada 3,000. Maaf, 3,000 tentara kafir, kita sudah ada 700 orang, lebih ramai, double, tapi kita pula 70 orang pula mati syahid. Les. Allahu Akbar. Baik. Biasalah, kumpulan yang keimanannya sedikit tapi mantap keimanan boleh menang. Tuan-tuan tengok hari ni apa jadi di Gaza. Sudah masuk bulan yang kedua dah kita. Bulan ketiga dah. Daripada bulan 10 lagi. Tak habis-habis. Hari-hari kena bom. Kalau nak tengok dengan kecanggihan tentera yang ada di Zionis, tak ada dah orang Palestin. InsyaAllah di sana masih ada lagi pejuang yang ikhlas. Mereka inilah yang menarik turun rahmat Allah dan pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kita yang duduk jauh ni doa, sumbangan-sumbangan yang tabur-tabur hulurkan. Tak usah duduk merepek banyak. Allah, mati pula dah. Inilah tak dengar kata, duk perai juga. Kalau tidak ada peperangan, tidak ada sunnatut tadafu'. Jangan duduk cakap benda yang kita tak tahu. Baik, kita pindah kepada faedah yang ketiga. Walamma barazu li Jalut qalu rabbana afrigh alaina sabra. Bila berdepan dengan keadaan gawat, tangan angkat memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Inna du'a fi waqti syiddah, doa ketika susah, wa fi asnadil ma'rakah, ketika perjuangan peperangan, di antara doa yang mustajab Allah Ta'ala kabulkan. Ketika iltiham, tengah duk perang, itulah waktu kita berdoa, waktu mustajab doa. Kita tak ada apa dah, kita duk buah je. Tengok dalam ayat ini mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra. Mari dalam ayat, fahazamuhum biiznillah, Allah Ta'ala hancurkan tentera Jalut dengan izin Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Hai Allahu Akbar. Tengok dalam suratul Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Bila kamu berdepan dengan musuh, jangan jumpa sebutu, sabat, tetuh pendirian, wazkurullah, jangan lupa berdoa. Kita ni masalah kita hari ni, sahabat-sahabat doa tak ada. Doa tu kena banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Yang keempat, pemimpin-pemimpin yang muncul. Tengok ni. Wa qatala Dawud Jalut. Allah Ta'ala hadirkan Daud, seorang pemimpin yang kita tak tahu. Kita ni jangan duk sangka otak kita ni beku, terikat dengan orang-orang tertentu. Tak. Ramai banyak kita daripada kita budak lagi duk dengar orang cakap, kalau tak ada dia ni nanti tak ada dah. Kalau tak ada orang ni nanti dakwah kita tak berjalan. Tak. Allah hantar mari orang yang kita tak tahu siapa mereka yang akan membelakan agama ini. Kita tak tahu. Jadi mengikut dalam ahli tafsir kata, bila saya sebut ahli tafsir mana kita tak ambil daripada riwayat hadis. Jadi Nabi Daud ni syaban saghiran ra'yal ghanam. Asalnya dia budak duk gembala kambing. Seorang pemuda yang masih muda, la khibrata lahu bil harbi, tak ada pengalaman apa peperangan. Arsalahu abuhu liyatihu bi akhbari ikhwati thalatha ma'a Talut. 3 abang dia dalam tentera Talut, ayah dia hantar Daud pergi tengok abangmu tu sihat molek ke, boleh berperang ke, lagu mana ke. Tapi bila Daud tengok
Jalut mari nak lawan Talut mubarazah, orang pakat takut ke Jalut. Hebat juga Jalut ni pun. Fa as'ala Daud amma yukafi'u bi. Daud mari muncul Daud. Dia kata, bagi serah saya, tak usah duk orang lain lah, biar saya. Hai. Terkejut juga Talut tengok. Saya nak lawan dia. Tapi Daud Talut ni dia ada farasah. Tahu farasah? Tilikan mata yang hebat. Tengok. Budak ni hebat. Kita pun tahu kadang-kadang tengok pelajar-pelajar kita ni. Nak tengok. Jangan duk tengok penampilan saja, jangan duk tengok rupa comel saja. Tengok suara sedap saja. Tengok perwatakan. Kadang-kadang kita tahu budak ni. Budak ni insya-Allah akan jadi orang yang hebat-hebat. Tapi tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu jatuh semua maknawiyat. Budak ni tak jadi, budak ni tak boleh kata. Hak kata tahu tu geng-geng hak dakwa kasyaf. Kono nak menarik dia punya ketaksuban dia lah. Kalau tahu kita untuk kita ya. Baiklah. Jadi bila Daud mari, Talut pun setuju dengan dia. Katanya dia ada tungkap sebatai, lepas tu dia ada 5 biji batu, panjanglah cerita. Habislah. Yang pentingnya tokoh-tokoh ni kadang-kadang Allah datangkan kemudian. Hak duk lama duk berjual tu ni, kita nampak kepincangan yang berlaku, dia muncul hak baru pula. Wallahu alam, itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir walaula daf'ullah, kalaulah Allah Taala tak bawa sunnatut tadafu, sunnah pertemuan ini, maka agama ini akan hilang lama daripada persada dunia. Tapi dengan adanya jamaatul muslimah, kumpulan Islam yang sentiasa muhajah berdepan dengan taghut pada zaman masing-masing, maka itulah dipanggil sunnatut tadafu. Tapi ingat, wal aqibatu lil muttaqin, akhir kesudahannya Allah Taala akan beri kepada orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allah kata di akhir ayat, walakinnallaha zu fadlin 'alal alamin. Allah Taala akan beri kelebihan kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita masuklah, letakkan diri kita di kalangan orang-orang yang beriman, orang yang berjuang biiznillahi azza wa jalla. Mudah-mudahan kita dapat. Ada kata-kata daripada Ibnu Umar. Riwayat ini diambil daripada kitab tafsir. Ana cuba cari riwayat dia, tak sempat jumpa. Dia kata, innallaha yadfa' bil mu'min salih an mi'atin ahli baiti. Seorang mukmin yang soleh boleh mempertahankan ratusan daripada keluarga dia. Maknanya kalau ada pejuang yang soleh dalam sebuah negeri, insya-Allah dia boleh menyelamatkan negeri itu daripada bencana, daripada segala perkara yang tidak baik. Pasal itulah dia panggil sunnatut tadafu. Sunnah pertemuan ini satu sunnah yang berterusan. Kalau kita nak infakkan diri kita pada jalan Allah, nak letakkan diri kita untuk menegakkan sunnah Rasulullah, kita bersedialah untuk at-tadafu' wal mudafa'ah, mempertahankan diri atau menyerang, dua-duanya kena ada serentak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita di kalangan hamba-hamba Allah yang besar. Kesimpulan, saya ambil kesimpulan panjang sikit, tak apalah, yang tak sempat dia pergi, nanti dia dengar rakaman. Wa fi hadhil qissah, dalam kisah ini ada beberapa perkara. Yang pertama, mana-mana umat yang terasa diri dia dizalimi, dikhianati, diunayai, umat ini akan bangkit untuk mempertahankan. Kita akan bangkit. Yang kedua, orang yang layak untuk berfikir menyelamatkan ummah ni siapa? Ulama-ulama mereka. Tapi kalau ulama juga jadi pak turuk, ummah akan kelesuan. Ada sebuah buku yang saya baca waktu masih lagi kita muda-muda dulu, dia panggil Al-Islam baina jahli abnahi wa ajzi ulamahi. Problem Islam ini di antara kelemahan kejahilan masyarakat dan kelesuan ulama. Jadi ulama ni itulah yang kita sebut. Para pendakwah kata ulama dulu ada ummah, ulama sekarang ada majikan. Itu yang kita susah sekarang ni. Ada majikan itulah kacik gigi saya nak cakap ni. Nak cakap ke kena tukar. Nak cakap ke gugur jawatan. Masuk pendalaman, macam-macam dia punya kekangan. Baiklah. Yang ketiga, kebanyakan orang menyangka yang layak jadi ketua itu orang kaya-kaya, orang besar-besar, orang bangsawan. Allah Ta'ala nak batalkan itu dengan lantiknya Talut dan munculnya Daud. Yang keempat,
biasanya bila mana-mana umat pun kalau nak pilih ketua semuanya akan berkelahi. Sebab itulah dalam isu ni mereka serah kepada Nabi dia supaya pilih. Jadi kalau kita ada ahlul halli, zaman tak ada Nabi ni dia panggil ahlul halli wal aqdi, orang ni yang akan pilih siapa-siapa. Tapi kalau ahlul halli wal aqdi juga belok, maka pincanglah masyarakat. Yang kelima, syarat nak jadi ketua kena ada akfa. Akfa ni ada kemahiran. Jadi kalau ketua tentera, dia kena mahir dari sudut tubuh badannya kuat, ilmu ketenteraan juga kena ada. Apa saja bidang kena ada akfa, kena ada apa? Kena ada kemampuan. Begitulah di antara apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ramai tak semesti menang, sedikit tak semesti kalah. Ramai tidak semestinya betul, sedikit bukan makna sesat. Kalau kita macam tu punya sifir kita, sedikit sesat, ramai itu betul, maka pengikut Nabi sedikit, pengikut Abu Jahal lebih ramai. Benar salah duduk berpaksi kepada Quran dengan sunnah. Kalau betul apa yang kita bawa, walaupun kita sedikit, walaupun kita diganyang, walaupun kita dihina, kita dikhianat, insya-Allah semua kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik. Dan alhamdulillah pada pagi ini tamatlah kita juzuk yang kedua daripada awal Al-Quran. InsyaAllah besok kita sambung juzuk yang ketiga, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Kemudian kita sambung lagi ayat yang seterusnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.